3. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Jamaah Amidi. Nombor matriks I20304992. Saya Aiman Zakwan bin Arifin, nombor matrik I20304968. Dan nama saya Muhammad Aizuddin bin Muhammad Noh, nombor matrik I20304970. Baik. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan yang bertajuk ijma' dan qiyas. Kita pergi kepada ijma'. Baik. Ijma' ialah merupakan sumber ketiga dalam hukum syarak selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekiranya terdapat sesuatu isu itu tiada dalil sama ada daripada Al-Quran ataupun dalil hadis, maka ijma' memainkan peranan dalam memutuskan hukum dalam sesuatu isu itu. Dengan itu, ijma' juga memperkuatkan lagi hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, ijma' adanya setelah kewafatan Rasulullah SAW. Ijma' ini dikira sebagai kesepakatan para sahabat dan juga ulama dalam menyelesaikan sesuatu masalah selepas wafatnya Rasulullah SAW. Sebelum ini, ketika Rasulullah SAW ada baginda yang menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Baik. Kemudian kita pergi kepada definisi ijma'. Dari segi bahasa, bagi ijma' ialah kesepakatan atas sesuatu perkara. Manakala dari segi istilah pula bermaksud kesepakatan semua mujtahid dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW pada sesuatu zaman mengenai hukum syarak bagi sesuatu masalah selepas kewafatan baginda. Kemudian kita pergi kepada dalil kehujahan yang pertama, iaitu dalil Al-Quran. Mengikut kesepakatan ulama bahawa ijma' ialah sumber ketiga dalam perundangan Islam. Ijma' juga mempunyai dalil kehujahannya. Antara hujah yang mereka sebutkan ialah berdasarkan dalil tersebut, iaitu dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallah ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira. Di sini maksud dia, dan barang siapa yang menentang ajaran Rasul iaitu Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Baik, ulama telah mentafsirkan perkataan orang-orang mukmin itu dalam ayat ini dengan maksud para mujtahid. Maka Allah memberi ancaman azab neraka kepada mereka yang tidak mengikuti cara-cara orang yang menunjukkan bahawa mengikuti dan mematuhi pandangan orang-orang mukmin, iaitu mujtahidin, atau yang dikatakan ijma' adalah wajib. Manakala bagi sesiapa yang melanggar hukum ataupun tidak mengikuti pandangan mereka, mereka itu adalah salah. Kemudian kita pergi kepada dalil sunnah. Dalil sunnah daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku, iaitu yakni ulama umatku, tidak akan bersatu atas kesesatan jika kamu melihat
adanya perpecahan, maka ikutilah majoriti antara mereka. Hadis Ibnu Majah bab Al-Sawad Al-Azam. Baik, hadis ini menceritakan bahawa kesepakatan umat iaitu mujtahidin adalah sesuatu yang menghasilkan kebenaran. Kesepakatan mereka telah dijamin oleh Nabi SAW bahawa ia tidak akan sesat atau salah. Dengan itu, umat Islam wajib mengikuti keputusan ijma' dan haram menyalahinya kerana ia diputuskan oleh mereka yang layak dalam hukum syarak. Hadis ini pun telah memberitahu bahawa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengikut ulama-ulama yang di jalan yang benar, yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang benar. Jadi kalau kita tak ikut, maka kita telah melanggar arahan daripada Rasulullah SAW. Baik, seterusnya kita pergi kepada pembahagian ijma'. Ijma' di sini dibahagi kepada dua, iaitu ijma' soreh dan juga ijma' sukuti. Baik, kita pergi kepada ijma' soreh. Ijma' soreh bermaksud kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum tentang sesuatu peristiwa dan mereka menyatakan pendapat masing-masing secara terang. Dalam maksud lain, setiap mujtahid menyampaikan ucapan atau menunjukkan perbuatan yang menjelaskan pendapatnya secara jelas. Ijma' seperti ini merupakan ijma' yang hakiki dan menjadi hujah syarak yang tidak boleh dipertikaikan. Ijma' soreh ni semua mujtahid bersepakat dalam sesuatu masalah dan menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan perbincangan yang mereka telah persetujui. Baik. Kemudian kita pergi kepada ijma' sukuti. Ijma' sukuti bermaksud sebahagian mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang hukum sesuatu isu secara jelas pada sesuatu masa tertentu. Manakala sebahagian yang lain hanya mendiamkan diri sahaja dan tidak menunjukkan respon sama ada bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan pendapat tersebut. Para fuqaha berselisih pendapat tentang penerimaan ijma' sukuti sebagai hujah sebagai hujah. Para fuqaha berselisih pendapat tentang penerimaan ijma' sukuti sebagai hujah. Imam Hanafi dan Imam Hambali menerimanya sebagai hujah dengan syarat tiada bangkangan. Manakala menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi pula tidak menerimanya sebagai hujah. Baik, ijma' sukuti ini pula ada sebahagian ulama yang memberi pendapat, tetapi ada lagi sebahagian ulama tidak memberikan respon terhadap pendapat mereka tersebut. Jadinya ijma' sukuti ni kita tidak boleh menjadikan dia sebagai hujah. Dan bagi Imam Hanafi dan juga Imam Hambali, mereka menerima ijma' sukuti ini sebagai hujah, tetapi dengan syarat tiada bangkangan daripada mana-mana pihak. Manakala menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi pula tidak menerimanya sebagai hujah langsung. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan serahkan kepada presenter seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aizuddin Muhammad Noor. Seterusnya kita masuk kepada aplikasi ijma' pada zaman kini. Ijma' ni yang seperti mana semua tahu, yang macam Alif terangkan, dia adalah kesepakatan ulama' dalam menentukan suatu perkara. Dalam isu zaman kini adalah mana kita tahu kan, vaksin. Yang mana masih ada setengah orang masih ragu untuk mengambilnya. Jadi ulama' dah bersepakat mengatakan bahawa hukum mengambil vaksin ni adalah harus dan wajib. Seterusnya, saya serahkan kepada Aiman Zakwan. Baik, nama saya Aiman Zakwan. Saya akan menghuraikan apakah yang dimaksudkan dengan kias. Okay. Slide seterusnya.
Okay. Definisi bagi kias dari segi bahasa membawa maksud mengukur dan persamaan dari bahasa Arab, takdir dan musawwah. Jadinya kias ini adalah satu persamaan. Kemudian dari segi istilah membawa maksud menghubungkan apa-apa yang tidak warid, iaitu perkara yang dilakukan ketika zaman Nabi, padanya nas atas hukumnya dengan apa-apa yang telah warid ke atasnya nas hukum, disebabkan persamaan illah di antara keduanya. Jadinya kias ni membawa maksud satu perkara yang menghubungkan pada zaman Nabi, perkara zaman Nabi yang dibawa kepada perkara yang zaman kini yang tak ada pada zaman Nabi. Itulah antara maksud kias. Slide seterusnya. Kemudian kita lihat pada dalil kehujahan. Pertama dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'tabiru ya ulil absar, yang membawa maksud ambillah iktibar wahai orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian dari dalil hadis, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'az bima tahkum, qala yaktabillah ta'ala, qala fa in lam tajid, qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala fa in lam tajid, qala ijtahidu ra'i wala alu, fa qala an-nabi alaihi salam alhamdulillahilladzi wafaqqa Rasulullah sallallahu lima yujabuhu wa yardahu Rasulullah, yang bermaksud bagaimanakah nanti engkau akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada engkau suatu permasalahan. Muaz menjawab, saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, sekiranya kamu tidak dapat dalam kitab Allah? Jawab Muaz, saya akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Tanya Nabi lagi, sekiranya engkau tidak menemui dalam sunnah? Jawabnya, saya akan berijtihad dan saya tidak akan mengabaikan perkara tersebut atau membenarkan begitu saja. Nabi pun menepuk dada sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah ke arah sesuatu yang diridai oleh Allah. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jadi di sini jelas bahawa konsep qiyas ini telah pun diperlakukan pada zaman Rasulullah, yang mana Muaz telah pun diutuskan ke suatu tempat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, jika ada sesuatu perkara ataupun isu ini, bagaimanakah engkau ingin mengeluarkan hukum? Maka di sini ada juga mengatakan bahawa Muaz akan mengeluarkan hukum berdasarkan sunnah Nabi SAW, yakni qiyas. Kemudian slide seterusnya. Kemudian amalan sahabat. Para sahabat bersepakat untuk berhujah dengan qiyas dan mereka beramal dengannya. Jadinya para sahabat dahulu turut menggunakan kaedah qiyas untuk mengeluarkan hukum. Sebagai contoh seperti hadis yang tadi itulah. Kemudian dalil logik. Jika dilihat pada zaman kini, terdapat pelbagai masalah baru yang muncul sedangkan penurunan wahyu telah tamat. Oleh dengan itu, perlulah qiyas untuk istinbat hukum baru berdasarkan persamaan illah. Jadinya, berdasarkan dalil logik, kita zaman ni banyak isu ataupun perkara baru yang tak ada pada zaman Nabi Muhammad. Contohnya apa? Rokok. Rokok zaman kini ada, tapi zaman Rasulullah tak ada. Jadi macam mana nak mengeluarkan hukum rokok itu haram ke, wajib ke, harus? Jadi ni dikiaskan dengan penggunaan arak, yang mana arak ni ada dalil pengharamannya. Jadi di situlah antara dalil logik untuk menggunakan kaedah qiyas ini.
Lalu slide seterusnya. Dan saya memberikan peluang kepada saudara Izzuddin untuk melanjutkan tentang pembahagian kias. Seterusnya kita masuk pada pembahagian kias. Pembahagian kias mempunyai 5 bahagian. Yang pertama, kias al-khafi, yang mana meninggalkan kias dan mengambil hukum yang lebih ringan dan lebih memudahkan orang ramai, serta mengambil keringanan, kemudahan dan keluasan. Ini juga boleh dikatakan sebagai meninggalkan hukum yang sukar dan mengambil hukum yang ringan kerana terdapat maslahah berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridukumullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra. Maknanya Allah SWT mahu memberikan kemudahan kepada kalian dan tidak mahu memberikan kesusahan kepada kalian. Surah Al-Baqarah ayat 185. Kias Al-Khafi ni dia lebih kepada untuk meringankan dan memudahkan. Seterusnya masuk kepada kias Al-Jali. Kias Al-Jali ni pula adalah jelas dan diyakini perbezaan di antara illah pada hukum, cabang atau furuk dan asal serta pasti ia memberi kesan pada hukum atau sebaliknya. Contoh kita boleh bagi kat sini adalah wanita yang berhaid haram baginya untuk membaca Al-Quran berdasarkan kias Al-Jali kerana ianya dikiaskan kepada orang yang berjunub yang mana dari sudut ilahnya adalah sama, tidak suci, di mana yang berjunub dan berhaid adalah diharamkan untuk baca Al-Quran. Di sini kias Al-Jali ni dia menjelaskan bahawa dikiaskan perempuan yang haid tu dikiaskan pada orang yang berjunub kerana ilahnya sama seperti orang yang tidak suci. Jadi itulah dimaksudkan dengan kias Al-Jali. Seterusnya masuk pada kias Al-Aula, iaitu memindahkan hukum daripada suatu perkara yang khusus kepada perkara yang lebih umum yang jelas hukumnya. Inilah di dalam hukum perkara yang asal menjadi lebih terselah dalam aplikasi hukum baru berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan, contohnya perkataan ha, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Al-Isra ayat 23. Seterusnya kias Al-Adna, iaitu memindahkan hukum yang lebih umum kepada yang lebih khusus. Contohnya, sekiranya Allah membenarkan orang Islam membunuh tentera kafir di dalam peperangan, maka jika mengikut kaedah kias Al-Adna ni, perbuatan yang lebih rendah daripada membunuh seperti merampas harta tentera itu bukan Islam adalah dibolehkan. Dan akhir sekali masuk pada kias Al-Musawi, di mana kias Musawi ni adalah kias yang sama hukumnya di antara asal dengan furuk berdasarkan ilah yang sama. Contoh, mengkiaskan haram membakar atau memusnahkan harta anak yatim kepada haram kepada memakannya, di mana ilahnya anak-anak sama merosakkan dan habis. Berdasarkan firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Maksudnya kat sini, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut neraka. Jadi kat sini dikiaskan membakar tu adalah sama dengan memusnahkan harta anak yatim.
Seterusnya saya serahkan kepada Aiman. Baik, kemudian kita lihat pada rukun kias. Bagi membolehkan kita menggunakan kaedah kias ni, perlulah ada rukun-rukunnya. Jadi yang pertama, mestilah ada asal. Apakah yang bermaksud dengan asal ni? Ianya adalah berdasarkan sumber hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Asal juga ialah tempat keluar hukum berasaskan dalil qat'i. Jadinya asal ini, seperti yang saya bagi contoh tadi, pengharaman rokok. Rokok adalah satu perkara ataupun isu baharu pada zaman kini yang mana memerlukan perkara asal, iaitu arak. Yang mana arak adalah satu perkara yang diharamkan berdasarkan dalil qat'i, iaitu adanya dalil pengharaman arak di dalam Quran. Manakala rokok tiada dalil di dalam Quran maupun sunnah maupun ijma'. Jadinya asal ni adalah satu perkara yang ada dalilnya di dalam dalil-dalil qat'i. Kemudian perlulah ada illah. Illah ini adalah sifat yang berupa sebab yang menyebabkan lahir hukum asal yang sama dengan hukum furu'. Illah mestilah memenuhi syarat berikut. Jadinya illah ini adalah satu persamaan dengan hukum yang baru ini. Illah ni adalah satu persamaan. Kemudian apakah syarat-syarat illah ni? Illah mestilah suatu keadaan atau sifat zahir. Ianya dapat difahami oleh panca indera kerana ianya merupakan tanda hukum. Kemudian illah haruslah merupakan satu sifat atau keadaan pasti dan tetap dalam semua keadaan dan orang. Illah hendaklah suatu sifat dan keadaan yang sesuai dan munasabah dengan hukum, yakni sifat yang mana pensyariatan hukum untuk memberi faedah mencegah bahaya terhadap manusia. Illah bukan merupakan sifat atau keadaan yang hanyalah wujud pada asal sahaja, walhal ianya harus terdapat pada perkara selain asal. Jadi ini illah ni dia adalah satu perkara yang mestilah kita ketahui dengan panca indera. Kemudian illah hendaklah sifatnya tu dalam keadaan pasti dalam semua keadaan. Jadi saya rasa yang illah ni senang difahami. Dia adalah satu persamaan dengan hukum furu'. Contohnya tadi macam rokok dengan arak. Dia ada persamaan dari segi apa? Contoh dalam arak, dia mengakibatkan rosaknya akal, akan melalaikan akal. Jadinya efek kepada rokok pun sama. Jadinya itulah illah, persamaan dari segi perkara asal dan juga perkara furu'. Slide seterusnya. Kemudian adalah hukum asal. Hukum asal yang ditetapkan atau dijelaskan dalam Quran, Sunnah dan Ijma'. Hukum asal juga adalah hukum syarak yang terbentuk melalui dalil yang hendak dikiaskan. Hukum asal dapat dipindahkan kepada furu' haruslah dengan memenuhi syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, hukum asal tersebut merupakan hukum syarak yang berbentuk amaliyah yang telah sabit atau ditetapkan oleh nas. Kemudian hukum asal haruslah hukum yang illahnya dapat difahami oleh akal. Seterusnya, kias tidak dibenarkan dilakukan kepada hukum ta'budiyah seperti menentukan bilangan rakaat solat. Hukum asal bukan suatu hukum khusus yang telah sabit melalui nas. Justru sekiranya terdapat dalil menunjukkan pengkhususan hukum dengan asal melalui nas, kias tidak boleh dilakukan kerana ia menyalahi dalil syarak. Seperti contoh, hukum yang melakukan khusus ialah terdapat dalil menunjukkan suatu hukum itu hanya berlaku untuk asal sahaja, seperti kahwin lebih 4.
isteri dalam satu masa khusus untuk Nabi SAW sahaja. Hukum asal mempunyai illah yang mungkin berlaku atau mungkin ada pada furu'. Akhir sekali hukum asal tidak dimansuhkan kerana illah hukum terbatal dengan sendiri apabila suatu hukum itu terbatal. Hukum itu dibatalkan. Jadinya hukum asal yang tidak dimansuhkan ini perlu merujuk kepada konsep nasih dan mansuh yang mana terdapat hukum-hukum yang telah dimansuhkan. Jadinya hukum itu dibatalkan. Jika saya ingin menguraikan mengenai nasih dan mansuh ni panjang kisahnya. Jadinya kesimpulan untuk hukum asal ni ianya adalah satu perkara hukum yang telah ada pada zaman Rasulullah dahulu yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang ada dalilnya tentang sesuatu perkara tersebut. Contohnya saya cakap tadi adalah arak. Kemudian seterusnya, kemudian kita lihat pula pada furu'. Furu' ni apakah maksudnya furu' ni? Furu' adalah masalah yang mana hukumnya tidak dinyatakan di dalam Quran, Sunnah dan Ijma'. Furu' ni kalau nak diberi contohnya adalah rokok. Rokok ni dia tak ada di dalam Al-Quran, tak ada disebutkan dalam Sunnah. Jadinya dia adalah satu perkara baru pada sesuatu zaman tu. Kemudian bagi membolehkan suatu furuk tersebut dipindahkan hukum asal kepadanya dengan mempunyai syarat tersebut. Apakah syaratnya? Perkara furuk tersebut terdapat illah yang ada pada asal. Justeru furuk adalah sama dengan asal sudut illah hukumnya. Mana suatu perkara furuk ni, senang cerita, saya bagi contoh lah. Rokok ni mesti ada persamaan dengan arak. Kalau side effect rokok ni tak sama dengan arak, maka dia ni tidak boleh dijadikan sebagai illah kat situ. Kemudian pada furuk tidak terdapat nas atau ijma' yang menunjukkan suatu hukum berlawanan dengan qiyas. Seperti contoh, orang musafir harus meninggalkan puasa berdasarkan firman Allah. Apakah firman Allah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang bermaksud, dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Baik. Okey, kembali biar slide ni. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan furu'. Senang nak faham furu' ialah kita kena faham contoh dia. Kita faham contoh dia, insya-Allah kita akan faham apakah maksud furu', apakah illah, apakah hukum asal dan apakah asal tu. Okey, kemudian saya berikan peluang kepada Aizuddin untuk sambung pembentangan. Terusnya, masuk pada aplikasi kias pada zaman kini, di mana dikiaskan pada suatu benda iaitu dadah, yang mana ulama telah bersepakat pengharaman dadah kerana memberi kesan buruk kepada manusia, persekitaran dan keturunan, dan semua benda yang memabukkan adalah haram. Dan dadah ni dikiaskan sebagai arak kerana benda itu adalah memabukkan. Dan slide sekali, seterusnya,
dan akhir sekali adalah perbezaan ijma' dan qiyas. Ijma' adalah merupakan kesepakatan sahabat Nabi dan ulama mujtahid Islam di dalam suatu permasalahan hukum yang macam Alif dah terangkan tadi. Manakala qiyas ni merupakan suatu kaedah akliyah, iaitu suatu kaedah yang tidak boleh difikirkan dengan akal yang waras berdasarkan syarat-syarat tertentu dalam menetapkan suatu hukum yang tidak wujud secara qat'i di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang mana Aiman cakap tadi, seperti contoh rokok yang ada pada zaman sekarang dan tak ada pada zaman dulu kan. Itu adalah perbezaan antara ijma' dan qiyas. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.